إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ini kita sambung bacaan kitab Apa Kita Sahur yang telah kita tawakkufkan disebabkan bulan Ramadan baru ini. Jadi kita sambung balik mengenai peringatan agar tidak meninggalkan zikir. Maka disuruh oleh syarak kepada kita agar sentiasa mengingati Allah. Maka sebenarnya perlu dipahami yang dikehendaki adalah ingat Allah. Maka disuruh agar kita jangan lupa kepada Allah, dan disuruh kita sentiasa ingat kepada Allah. Jadi bagaimanakah jalan kita sentiasa ingat kepada Allah? Maka jalan mengingati kepada Allah adalah sentiasa berzikir. Maka syarak melarang kita meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang meninggalkan zikir ini, dia termasuk di kalangan orang yang lalai kepada Allah Taala. Maka peringatan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna fihi Allah illa qamu an misli jifatil himari wa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada satu kaum yang bangkit dari majlis yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya, melainkan umpama mereka itu bangkai daripada bangkai himar, yakni bangkai daripada bangkai keldai. Itu adalah suatu penyesalan terhadap mereka pada hari kiamat nanti. Maka sesuatu majlis yang tidak ada mengingatkan kepada Allah, maka majlis ini majlis yang lalai. Walaupun disebut tentang agama Allah, tetapi majlis itu tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dikatakan majlis itu majlis agama, tetapi tidak ada zikir kepada Allah, tidak ada peringatan kepada Allah, tidak ada datang ingat kepada Allah Ta'ala, maka hati mereka itu umpama bangkai, tidak ada bernyawa ataupun tidak ada manfaat. Maka tidak dapat mesti kita duduk dalam satu majlis yang membawa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kepada kita dua perkara. Satu, membawa peringatan tentang adanya azab api neraka, peringatan tentang balasan yang dilakukan di atas muka dunia, dan satu lagi menceritakan tentang berita gembira bagi orang yang beramal dengan amalan yang soleh. Maka dalam satu majlis tadi, apabila dia keluar daripada majlis tadi, hendaklah dia sentiasa mengingati Allah, ataupun mulalah dia muhasabah diri dia tentang amalan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah majlis yang ada manfaat. Tetapi kalau sekadar majlis hanya sekadar majlis ilmu saja, tetapi peringatan kepada Allah itu tidak ada, ataupun tidak ada zikir kepada Allah, maka sebenarnya majlis itu tidak ada manfaat, dan dia akan merasa penyesalan yang amat sangat di negeri akhirat kelak, kerana dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah setengah ahli sufi sebelum dia menyampaikan ilmu, dia mengajak anak muridnya agar berzikir terlebih dahulu. Lalu dia zikir lebih kurang 10 ataupun 20 ataupun 100 kali, baru dia start dengan majlis ilmu. Kemudian dia tutup dengan doa, kemudian tutup dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillahu fihi kana alaihi minallahi tiratan wa man ittaja'a mudtaja'an la yadhkurullahu fihi kana alaihi minallahi tiratan wa ma masya ahadun mamshi
la yazkurullahu fihi illa kana alaihi minallahi tiratan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau yakni baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa duduk pada tempat yang tidak mengingati Allah padanya, sesiapa yang duduk dalam majlis yang tidak mengingatkan kepada Allah, ataupun majlis yang tidak membawa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, padanya ia akan mendapat penyesalan daripada Allah. Satu hari dia akan dapat penyesalan. Lalulah disebut di dalam satu hadis, yakni 'alan nasi zamanun yatahallaquna fil masajid, akan berlaku di akhir zaman nanti orang duduk berhampiran dengan masjid, la hammuhum illa dunia, maka mereka tidak ada fikir, mereka tidak ada yang mereka tumpu kecuali dunia sahaja. Fala tujalisunahum, maka jangan kamu duduk bersama dengan mereka. Maka mana-mana majlis, mana-mana tempat yang tidak membawa kita ingat kepada Allah, itu dikira majlis yang lalai. Majlis yang kita duduk satu tempat tidak ada ingat kepada Allah, sama ada mengenai dosa kita, mengenai akhirat, ataupun apa saja yang berkaitan dengan amalan kita, maka dikira amalan itu ataupun dikira perkara itu perkara yang tidak memberi manfaat. Tersebut di dalam kitab Minhajul Abidin, ada seorang orang alim, dia menziarahi orang alim yang lain, lalu dia pun bercakap-cakap, bersembah-sembah, bercakap tentang ilmu. Lalulah orang yang pertama kata, ulama yang pertama kata, di antara majlis ini, di antara majlis yang aku duduki, majlis ini yang paling baik sekali. Tapi bila ditanya pada orang yang seorang lagi, bagaimana dengan pendapat kamu, dia kata, di antara majlis yang aku duduk, majlis ini yang paling celaka sekali. Lalulah yang seorang lagi terkejut, kenapa kata macam tu? Sedangkan dia cakap agama. Biasa apabila kita bercakap, masing-masing menceritakan tentang kehebatan ilmu masing-masing, masing-masing menceritakan tentang kebaikan masing-masing, lalu lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalulah akhirnya dia pun menangis, lalu kedua-dua tadi pun menangis. Jadi nak beritahu, majlis yang macam mana? Majlis yang kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk dalam satu majlis ilmu, kemudian bila kita balik dalam majlis ilmu tadi, rasa hati kita nak buat amal ibadat, rasa hati kita tersentuh, mula kita muhasabah diri kita, maka itu majlis yang ada barakah. Jangan tinggal majlis yang seumpama itu. Tetapi kalau kita pergi di satu majlis, kita balik pun tidak rasa apa-apa dan tidak rasa fikir pun nak meninggalkan maksiat ataupun memikirkan nak melakukan amal ibadat, bermakna majlis yang kita duduk itu majlis yang tidak ada manfaat dan ia akan membawa penyesalan. Maka barang siapa yang berbaring pada tempat berbaringan yang tidak mengingati Allah padanya, dia baring, dia tidak ingat Allah, dia akan mendapat penyesalan daripada Allah. Kalau dia baring, dia tak ingat pada Allah, maka demikianlah keadaan kita hari ini. Sebenarnya orang yang dekat dengan Allah ini, kadang-kadang kita faham orang yang dekat dengan Allah ini adalah orang yang banyak ilmu agama. Tidak semestinya begitu. Kadang-kadang yang banyak ilmu agama itu jauh dengan Allah. Dan kita faham juga orang yang dekat dengan Allah ini orang yang banyak amalnya. Tidak begitu. Kadang-kadang banyak amal itu semakin jauh dengan Allah. Tetapi siapakah orang yang dekat dengan Allah? Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang hatinya sentiasa ingat kepada Allah. Kalau dia sembahyang pun dia lupa pada Allah, maka sembahyang itu tidak akan memberi manfaat kepadanya. Tetapi kalau dia itu hanya duduk diam sahaja, tapi dia sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa memikirkan tentang Allah, sentiasa memikirkan tentang ibadat kepada Allah, sentiasa memikirkan tentang hari akhirat, maka inilah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Uwais Qarni yang Nabi kata sebaik-baik tabi'in, yang Nabi kata kepada sahabat besar Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, kalau kamu jumpa orang ini, kamu minta doa dengan dia, kerana dia ni orang sebaik-baik tabi'in, orang yang berkat, orang yang sangat berkat, orang yang dekat dengan Allah. Tetapi apabila dua sahabat besar ini mencari Uwais Qarni, orang kampung merasa hairan, kerana dia bukanlah terkenal orang yang alim, dia bukanlah terkenal orang yang banyak ibadat. Tetapi kenapa dia ini dikatakan sebaik-baik tabi'in? Kerana hati yang berzikir dengan Allah.
dan hati yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini, tempat perbaringan dia tidak mengingati Allah padanya, dia akan mendapat penyesalan daripada Allah. Dan tidak berjalan seseorang itu akan perjalanan yang tidak mengingati Allah padanya, melainkan dia akan mendapat penyesalan daripada Allah. Maka kalau dia berjalan, dia pergi mana-mana, dia lupa pada Allah, dia akan menyesal. Kalau macam itu, kita sentiasa lupa pada Allah. Kadang-kadang kita duduk lupa pada Allah, kita baring lupa kepada Allah Ta'ala. Jadi bagaimana ni kita nak ingat? Maka disuruh supaya kita sentiasa ingat Allah. Bukan ketika sembahyang saja, sentiasa ingat Allah. Yang disebut di dalam Al-Quran, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu orang yang sentiasa ingat kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk dan ketika mereka baring. Sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itulah orang yang sentiasa ingat kepada Allah ini dikira orang yang sampai ihsan dengan Allah. Apa makna ihsan? Dia seolah-olah melihat Allah ataupun mengetahui bahawa Allah Ta'ala memerhatikan dia. Sebab itulah ulama-ulama tasawuf berijtihad. Kalau fiqh ada ijtihad dia, sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hanbali. Begitu juga dengan ulama-ulama tasawuf, mereka berijtihad, mengeluarkan pandangan mereka sendiri berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan juga asal-asal daripada para sahabat. Akhirnya mereka mengeluarkan ijtihad dengan melalui jalan-jalan ataupun tarekat. Ada satu jalan untuk menghampirkan diri kepada Allah agar sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang awam, biasanya kita nak ingat Allah dengan lidah dulu. Hati kita mungkin lalai lagi, ingat dengan lidah dulu. Biar kita sentiasa sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka apabila kita sentiasa sebut dengan lidah la ilaha illallah, lalu masuk dalam hati, maka hati ingat. Hati masuk di dalam qalbu mengingat. Bila qalbu sudah ingat, sentiasa ingat kepada Allah, lalu diteruskan lagi, sentiasa ingat kepada Allah, akhirnya zikir dalam nafas. Setiap nafas itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah dia berzikir. Akhir sekali, maka jadilah dia orang yang sentiasa berzikir ketika duduk, baring dan sebagainya. Dialah orang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kadang-kadang kita duk sangka yang banyak ibadah itu dekat dengan Allah, yang banyak ilmu itu dekat dengan Allah. Sebenarnya yang dekat dengan Allah adalah orang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadat kepada Allah. Hadis yang seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratan wa in syaa'a azzarahum wa in syaa'a ghafara lahum. Juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak duduk satu kaum dalam majlis yang tidak mengingati Allah di dalamnya dan tidak berselawat ke atas Nabi mereka, melainkan mereka akan menyesal. Kalau duduk dalam satu majlis tidak membawa kepada ingat kepada Allah dan ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan setiap majlis itu mesti kena ada ayat Quran, mesti kena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti ada ayat yang mengingatkan manusia kepada ayat-ayat Allah, dan mesti kena ada sunnah yang mengingatkan manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan arti kata, setiap satu majlis tadi yang tidak disebut nama Allah ataupun majlis yang tidak sebut nama Allah, tidak menyebut nama Allah Ta'ala ataupun tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya mereka itu akan mendapat penyesalan. Maka jika Allah Ta'ala mahu mengazabkan mereka, Dia akan mengazabkan mereka. Dan jika Allah Ta'ala mahu mengampunkan mereka, Dia akan mengampuni mereka. Maka demikianlah terserah kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ingin
diazab, diazab. Kalau diampunkan, diampunkan. Bermakna sesuatu majlis akan mendapat keampunan daripada Allah seandainya majlis itu ada menyebut nama Allah, ada mengingatkan manusia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah apabila kita mendengar orang yang berselawat kepada Nabi, hendaklah kita menjawab selawat Nabi. Kerana ada kisah mengenai seorang yang mereka itu berjumpa dengan Rasulullah, lalulah dia tegur Rasulullah, tapi Rasulullah dalam keadaan tidak menunjukkan muka yang gembira. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah tidak memalik kepadanya ataupun memandangnya dengan pandangan yang menggembirakan. Dia mengatakan, kerana kamu tidak menyebut nama aku ketika nama aku disebut. Maka hendaklah sentiasa mengingati kepada Allah, sentiasa menyebut nama Allah di dalam satu-satu majlis. Maka tidak dapat tidak majlis yang menyebut nama Allah, majlis yang mengingati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapat kebaikan dan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila sebut majlis, maknanya setiap sahaja kita berjumpa dengan orang ramai, setiap sahaja kita duduk di dalam satu-satu tempat, mesti kena kaitkan kepada Allah, mesti kena kaitkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita duduk dekat kedai kopi ke, ataupun kita jumpa dengan sahabat-sahabat kita ke, mesti kita kena cakap agar dia sentiasa ingat kepada Allah dan mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau duduk dalam satu majlis, sama ada majlis ilmu seumpama ini ataupun majlis kita pergi menziarahi sahabat-sahabat kita, kalau kita tidak mengingatkan kepada Allah dan Rasul, maka apa yang kita lakukan itu merupakan akan membawa penyesalan ataupun tidak membawa manfaat kepada negeri akhirat kelak. Berdasarkan kepada hadis lain, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laita yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marat bihim lam yazkurullaha fiha. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyesal ahli syurga melainkan kerana satu waktu yang telah berlalu tanpa mereka berzikir mengingati Allah Ta'ala padanya. Sebab itulah orang yang masuk dalam syurga pun menyesal, lebih-lebih lagi lah orang yang masuk dalam neraka. Lalu ditanya, bagaimana orang yang masuk dalam syurga pun menyesal? Kerana dia mengingati bahawa ada masa yang ketika dia duduk di atas dunia, dia lupa kepada Allah, dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita nak faham mesti kena berzikir sama pergi ke mana-mana, kena bawa tasbih. Jadi kita memang pergi ke awal kena pegang tasbih ataupun kena sebut nama la ilaha illallah ataupun subhanallah ataupun alhamdulillah ataupun Allahu akbar dan sebagainya. Kita sebut agar ia terlekat di dalam hati. Tapi bila terlekat di dalam hati, teringat. Kalau kita nak buat apa-apa, teringat Allah Ta'ala bersama dengan kita. Lalu hati sudah pun berzikir kepada Allah. Ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Dengan arti kata, kamu sentiasa mengingati Allah Ta'ala di mana saja kamu berada, dengan keadaan berzikir kepada Allah Ta'ala. Bila sudah berzikir, sampai kepada zikir nafas. Bila zikir nafas, katanya dalam kitab hikam seumpamanya, orang yang zikir nafas ini kadang-kadang dia tidak tertahan akan zikirnya. Maknanya dia datang sendiri, tak tahan dia mari zikir sendiri. Dan orang ini kadang-kadang sudah tidak putus zikirnya kepada Allah Ta'ala. Zahir kita lihat dia makan, zahir kita lihat dia minum, zahir kita dengar dia bercakap, zahirnya dia bergaul dengan orang ramai, tapi hati dia sudah ingat kepada Allah, tidak putus-putus, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala ini, dia duduk dalam kebaikan. Dia duduk dalam kebaikan, dia akan terpelihara daripada kelalaian kepada Allah. Sebab itu jannah kita tak boleh lalai kepada Allah,
jalan supaya kita ingat kepada Allah ialah melalui kita sentiasa berzikir. Zikirkan hati kita. Maka bila kita berzikir nanti akan ada kesan-kesan. Sama ada dia kita rasa kesan tadi, rasa kita rasa dalam keadaan banyak dosa, ataupun kita kesan daripada zikir tadi, kita rasa kita ini sentiasa ingat kepada mati, ataupun kita merasa alangkah bodohnya kita selama ini, sehinggalah kita berzikir sampai rasa fakir dengan Allah, rasa hina di hadapan Allah, rasa lemah di hadapan Allah, sehinggalah kita berzikir sehingga kuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang tadi dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat lepas sembahyang kadang-kadang mereka diam saja, tidak berkata apa-apa, terus bangun balik. Bukan mereka tidak berzikir, sebenarnya mereka sudah berzikir. Lalu peringkat awal Nabi SAW berdasarkan kepada hadis riwayat daripada Bukhari, Nabi peringkat awal sembahyang bersama dengan sahabat di kota Madinah. Nabi sembahyang berjemaah, kemudian Nabi berzikir. Lepas sembahyang Nabi berzikir kuat-kuat, wirid pun kuat-kuat, berzikir pun kuat-kuat. Maknanya maka sahabat Nabi berzikir kuat-kuat. Lalulah sahabat Nabi faham, lepas sembahyang Nabi berzikir. Sebagaimana firman Allah, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha katsira. Apabila kamu selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu berzikir banyak-banyak. Lalulah sahabat Nabi mengatakan bahawa lepas pada sembahyang sahabat Nabi berzikir kuat-kuat. Apa bergegau masjid, maknanya kuat mereka berzikir, mengingatkan hati kepada Allah. Lalulah apabila saja di akhir-akhir Nabi nak wafat, Nabi bersama dengan para sahabat, mereka berzikir dalam keadaan diam, dalam keadaan sir, tidaklah dalam keadaan kuat. Kerana apa? Kerana para sahabat sudah berzikir hatinya. Lalulah mereka masing-masing berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kenyataan ini, berkatanya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari yang membahaskan tentang zikir lepas sembahyang, Ibnu Hajar berpendapat zikir perlahan ini lebih afdal dibandingkan dengan zikir yang kuat. Tetapi hendaklah kita fahamkan zikir perlahan ini afdal daripada zikir kuat apabila hati sudah berzikir, apabila sentiasa masing-masing sudah mengetahui zikir. Maka zikir kuat-kuat yang dibaca oleh Nabi dengan para sahabat pada peringkat awal, yang pertama Nabi nak mengajar para sahabat supaya berzikir lepas sembahyang macam ini bacaannya, macam ni bacaan. Dan yang kedua untuk melatih para sahabat agar para sahabat akan sentiasa berzikir. Tetapi apabila sudah faham lepas sembahyang apa zikirnya, kemudian sudah lekat di dalam hati zikirnya, lalu para sahabat sudah tidak berzikir secara kuat, masing-masing zikir secara sir, zikir secara perlahan. Maka kita boleh berzikir untuk menghidupkan hati kita. Tetapi apabila hati sudah berzikir, sudah hidup hati dan semua sudah tahu cara-cara berzikir, maka ketika itu afdal kita berzikir dalam keadaan perlahan, agar hati kita ingat kepada Allah Ta'ala. Lalu ditanya orang, adakah zikir itu wajib? Zikir itu sunat, tapi yang wajib itu ingat Allah. Yang disuruh kita ingat Allah, maka ingat Allah ini satu kewajiban. Kalau kita tidak ingat, maka nascaya lalai. Sedangkan disebut di dalam Al-Quran, wala takun minal ghafilin, jangan kamu jadi orang yang lalai. Maka kalau dia tidak ingat kepada Allah, pasti dia lalai. Maka jalan yang wajib itu ingat. Maka jalan macam mana nak ingat tu? Maka jalan nak ingat itulah ulama menyusun jalannya di antara jalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila hati sudah berzikir kepada Allah, lalulah hati sudah ingat kepada Allah. Orang yang membaca Quran akan rasa manis kerana ketika baca Quran hati sudah ingat kepada Allah. Orang yang sembahyang akan merasa manis kerana ketika dia sembahyang hati sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan ibadat-ibadat sunat yang lain, dia akan merasa manis kerana hati sudah ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tidak berzikir, hati tidak lalai kepada Allah, bagaimana sembahyang kita? Dan secaya sembahyang kita tidak khusyuk. Kerana apa? Kerana hati kita lalai. Lalu kalau hati kita lalai, macam mana kita tidak khusyuk? Takkanlah kita nak terus dapat khusyuk dalam sembahyang. Maka sentiasa dilatihkan biar ingat Allah, ingat Allah. Lalu dizikirkan hati kita, zikir-zikir
sehinggalah hati kita ingat kepada Allah. Apabila hati sudah ingat kepada Allah, lalu ibadat pun rasa manis, kerana ibadat dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalulah berkata Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya dakwah yang sempurna, tazkirah yang umum, mengatakan bahawa Abdullah Al-Haddad mengatakan sepatutnya bagi pendakwah, begitu juga bagi ahli ibadat, orang yang melakukan jalan ibadat tidak boleh meninggalkan zikir. Lalu berkata Al-Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, hendaklah kamu menyusun waktu-waktu kamu yang tertentu untuk kamu jadikan wirid ataupun untuk kamu jadikan amalan zikir harian kamu, agar kamu dapat menentukan ataupun mengqadhakan apabila zikir kamu tinggalkan. Maka Imam Ghazali menyusun, hari ini baca 1000, hari ini baca 1000, hari ini baca 1000, dan disuruh kita berzikir setiap waktu. Maka disusun oleh ulama-ulama agar hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana banyak tercatat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis melarang agar hati kita tidak lalai kepada Allah. Apabila dikatakan jangan lalai kepada Allah, tidak supaya sentiasa ingat, bermakna agar hati kita sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, kerana zikir jalan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peringatan daripada golongan arifin, arifin billah ni orang ahli makrifat, bukan ahli ilmu. Kita ni ada orang ahli ilmu. Orang ahli ilmu ni orang yang banyak ilmu. Orang yang banyak ilmu, orang yang ahli ilmu, banyak ilmu, dia duduk atas syariat saja. Atas syariat. Ini orang yang banyak ilmu dipanggil orang ahli ilmu. Ada orang yang banyak ibadat, pas semayang, pas baca Quran, pas semayang malam dan sebagainya. Ini dipanggil orang abidin, orang abid. Orang abid duduk dalam atas ibadat. Atas ibadat, atas amal. Maka orang abid dengan orang alim, orang alim dia duduk atas ilmu, orang abid duduk atas amal. Kalaulah abid dan abid ialah alim, dia beramal dan dia berilmu, dia berilmu dan dia beramal, belum selamat lagi. Sehinggalah dia menjadi orang arif billah. Kerana orang abid, orang alim dan orang abid ini, kalau dia alim dia beramal, dialah alim, dialah abid, dia sudah berilmu dan dia sudah beramal. Belum tentu lagi, kerana ibadat tidak diterima kecuali dengan ilmu, ilmu tidak diterima kecuali dengan amal, amal dan ilmu tidak diterima kecuali ikhlas. Ikhlas. Maka macam mana nak datangkan ikhlas kepada Allah? Istilah sampai hati kita menjadi arif billah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hati kita ini mesti kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya fitrah hati kita memang kenal Allah. Fitrah hati kita memang kenal Allah, tetapi kita saja memilih jalan maksiat, jalan munkar, jalan yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sahal rahimahullahu ta'ala telah berkata, tidak aku ketahui maksiat yang lebih buruk daripada meninggalkan zikir kepada Tuhan. Ini kata Sahal Al-Tusturi. Tidak ada maknanya maksiat yang besar, ada maksiat meninggalkan zikir. Sebab kadang-kadang kita tengok ada orang itu, dia ini tidak ada apa-apa, dia miskin, dia lah fakir, dia lah tidak ada ilmu, dia tidak ada ibadah. Maka di situ tidak ada sifat sombong. Dia nak sombong apa? Dia nak sombong harta, dia tak ada harta. Dia nak sombong ilmu, dia tidak ada ilmu. Dia nak sombong ibadat, dia tidak ada ibadat. Dia nak sombong, dia tak ada apa-apa. Maka di situ hilang sifat sombong. Tak ada lah sombong dia, tapi dia jahil. Dia dah jahil. Tapi orang alim, dia duduk atas ilmu, tapi hatinya lalai kepada Allah. Dia mari, kalau dia ada ilmu, dia sombong atas ilmu. Kemudian dengan ilmu dia beramal, dia sombong atas amal dia lagi. Atas dia amal lagi. Kalau dia buat baik, dia sombong atas akhlak dia pula. Habis duduk dalam ada sombong. Maka macam mana nak buang dah ni? Jalan dia jalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana maksiat ini ada dua, satu maksiat zahir, satu maksiat batin. Orang yang duduk dalam zahir itu, dia tinggalkan maksiat, dia kadang-kadang dia tidak sedar, dalam batin dia buat maksiat. Orang yang duduk dalam zahir itu meninggalkan maksiat, dan dia melakukan ibadat, dalam ibadat itu maksiat lagi. Dalam ibadat itu maksiat. Maknanya
Dalam dia membaca Quran, dengan baca Quran dia berlagu-lagu, ketika dia baca Quran tu, dia niat dah agar orang puji dia. Dalam ketika kita sembahyang, kita lalai, itu pun maksiat kepada Allah. Maka jalan maksiat ini kadang-kadang kita tidak sedar. Kita hanya nampak orang itu ahli maksiat, lalu kita menuding jari kepada orang ini ahli maksiat, orang ini minum arak, orang ini berjudi, orang ini berzina, orang ini ambil hak orang lain. Maknanya orang ini tidak amanah. Kita telah melihat maksiat yang ada pada orang lain secara zahir, tapi dalam waktu yang sama kita tidak sedar adanya maksiat yang batin. Lalu Sahal As-Sutui mengatakan, antara maksiat zahir dan batin, maksiat batin itu lebih besar. Maka maksiat yang besar dalam maksiat itu adalah meninggalkan zikir, sebagaimana yang dikatakan oleh Sahal. Kerana apa? Kerana orang yang meninggalkan zikir, dia tidak akan menyedari dia duduk dalam maksiat, dan dia akan mengekalkan dalam maksiat kalau dia itu meninggalkan zikir. Lalu Al-Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin menyarankan kepada orang-orang yang melalui jalan Allah, mesti dia melalui jalan ilmu, mesti dia melalui jalan amal, dan mesti melalui jalan taubat. Mesti kena melalui jalan taubat, pembersihan hati. Maka hendaklah dia bertaubat, memperbanyakkan istighfar kepada Allah, dan sentiasa hati ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan kita selamat, kecuali para sahabat Nabi yang telah dijamin oleh Allah, yang telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadat kadang-kadang kita lalai kepada Allah. Dalam menjadi ahli ibadat, zahir ahli ibadat, tapi batin di macam-macam dengan maksiat yang ada, dengan hasad dengkinya, dengan ujubnya, dengan riaknya, dengan takaburnya, dengan sum'ahnya. Ini penyakit-penyakit batin yang suka diubati. Maka tidak dapat tidak, mestilah kena banyak berzikir kepada Allah. Saya bertanya dengan seorang syekh, bagaimana syekh mengenai seorang yang dia ini ingin menjadi ahli ibadat. Dia ingin menjadi ahli ibadat, kemudian dia duduk dalam majlis ilmu, kemudian dia adakan zikir, lalu dia duduk dalam majlis zikir. Sama ada dia duduk dalam majlis ilmu, dia duduk dalam majlis zikir dan sebagainya, tetapi dia masih lagi tidak mampu meninggalkan maksiat. Bagaimana keadaan orang ini? Bagaimana cara orang ini? Lalulah dikatakan ada 3 sebab menyebabkan orang tak jadi macam itu. Yang pertama, kurangnya hikmah. Apa makna kurang hikmah? Kurang hikmah ni semangat dia nak merubah diri dia tu tak kuat. Maknanya kalau ada semangat betul-betul ataupun tarikan untuk menyembuhkan diri dia tu ada begitu kuat, mungkin dia tidak akan goyah. Tidak akan goyah. Maka himmah itu kurang. Yang kedua, persekitaran. Walaupun dia ini nak menjadi ahli ibadat, tapi sekitarnya adalah ahli maksiat. Yang ketiga, tidak ada guru yang membimbingnya, yakni murabbi yang membimbing dia dengan amalan-amalan zikir yang menyebabkan dia ini terpelihara daripada melakukan maksiat. Maka tidak dapat tidak, mestilah seseorang tadi kena tekalkan zikir, kena sentiasa ingat kepada Allah dan sentiasa muhasabah diri sendiri agar ia semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Lalu disebut oleh ulama-ulama sufi, kebanyakan ulama-ulama tasawuf menyarankan agar orang yang melalui jalan ibadat ini mesti kena ada jalan berzikir kepada Allah Ta'ala sebagai jalan mujahadah. Memang mesti jalan mujahadah. Kadang-kadang kita nak kekal nafsu kita, kena banyak puasa. Maka kadang-kadang banyak puasa ni kita tidak tahan. Kena banyak membaca Quran. Kadang-kadang nak baca Quran pun tak pergi kesan kerana kita tidak faham. Baca itu sudah baca, baca itu sudah baca. Kena berkawan dengan orang baik-baik. Kadang-kadang kita tidak boleh berkawan dengan orang baik-baik, kerana orang baik dengan orang jahat, dengan orang jahat pada orang baik. Lepas tu tarikan nak kawan orang jahat tu lebih mudah dengan berkawan dengan orang baik. Jadi macam-macam halangan. Lalulah ulama tasawuf mengatakan di antara jalan mujahadah adalah jalan berzikir. Kerana jalan berzikir ini dia boleh buat sentiasa. Kalau kita nak membaca Quran, kadang-kadang kita hanya mampu membaca Quran 1 juzuk sehari, itu pun cukup banyak. Dalam masa yang lain kita sudah tidak mampu keletihan. Kadang-kadang kita nak semayang banyak-banyak pun kita tidak mampu semayang banyak-banyak dengan iman kita yang nipis ini. Kita nak berkawan dengan orang baik, kadang-kadang sedikit masa
masa je kita berjumpa dengan dia. Tetapi kalau kita berzikir untuk mengekalkan hati kita kepada Allah, maka kita boleh berzikir bila-bila masa, di mana saja, sama ada wudu ataupun tidak ada wudu, sebagai jalan berzikir kepada Allah. Inilah yang ditekankan kepada orang arif billah. Lalu ditanya lagi, saya pernah bertanya dengan seorang syekh, mengatakan bahawa sudah membaca Al-Quran, sudah membaca Al-Quran, sudah sembahyang, tetapi kenapa hati tidak khusyuk dalam sembahyang? Sudah membaca Al-Quran, tetapi kenapa tidak boleh lagi meninggalkan maksiat? Lalu syekh tadi mengatakan, kamu sembahyang, hati kamu lalai, kamu membaca Al-Quran, hati kamu tidak ingat kepada Allah. Maka kita mesti sembahyang dalam keadaan ingat kepada Allah, kita mesti membaca Quran dalam keadaan ingat kepada Allah. Maka tumpukan ingatan dulu kepada Allah, barulah boleh tumpu kepada sembahyang yang khusyuk kepada Allah. Lalu macam mana nak tumpu ingatan kepada Allah? Lalu jawapannya zikrullah, berzikirlah kamu kepada Allah. Pernah ditanya, kita nak sembahyang, mesti kita belajar di luar sembahyang. Maknanya sebelum sembahyang kita belajar dulu bab sembahyang. Lalu kita pun dalam sembahyang terus kita amalkan. Janganlah kita nak khusyuk dalam sembahyang, lalu kita kena hidupkan hati kita di luar sembahyang. Di mana saja kita berada, hidupkan. Lalu bila masuk dalam sembahyang, hati sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hasan Asy-Syadzuli rahimahullah taala berkata, min alamatin nifaq saklu zikri ala lisan, fatub alayya, fatub ilallah, fatub ilallah taala, yukaffir zikra ala lisanika. Masya-Allah. Di antara tanda nifaq, di antara tanda ada sifat nifaq di dalam hati, sifat munafik di dalam hati. Nifaq ini ada dua, satu munafik akidah, satu munafik amal. Di antara munafik yang ada di dalam hati kita, tanda seorang ada lagi sifat munafik di dalam hati, ialah zikir menjadi berat bagi lidah. Lidah payah nak berzikir. Bermakna ada lagi sifat nifaq. Kalau kita tidak berzikir, bila lagi kita nak bersihkan sifat nifaq? Lalu ditanya, kenapa tidak boleh membentukkan lidah kita? Kenapa kita tidak boleh membentukkan akhlak kita? Kerana ada sifat nifaq. Maka bagaimana nak bersihkan sifat nifaq? Dan apakah sifat nifaq? Disebut dalam hadis ayatul munafik salasa, idza hadasa kadzaba wa idza tumina qala wa idza wa'ada akhlafa wa fi riwayatin ukhra wa idza khasama fajara. Apabila bercakap sentiasa dusta, apabila amanah sentiasa khianat, apabila diberi amanah sentiasa khianat, dan apabila berjanji sentiasa mungkir, apabila berbalah melampaui batas. Ini di antara sifat-sifat nifaq, sifat-sifat munafik. Tapi kalau nak tahu orang itu ada ke tidak ada, di antaranya lidah menjadi berat, satu zikr ala lisan, mana berat zikir atas lidah, mana lidah berat nak berzikir. Lalulah kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya ini? Sehingga kan Huzaifah al-Yaman, seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Rasulullah, mengetahui di kalangan para sahabat yang menjadi ahli munafik. Ahli munafik. Lalu Sayyidina Umar, orang yang takut menjadi orang munafik, selalu tanya, adakah aku ini ada sifat munafik? Adakah aku ini sifat munafik? Sehingga kan dia tanya kepada Huzaifah al-Yaman, adakah aku ini termasuk di kalangan golongan munafik? Kata Huzaifah al-Yaman, kalau kamu ini munafik, aku lebih lagi lah. Maknanya barulah Sayyidina Umar ni lega, takut ada dalam sifat munafik. Maka di antara sifat munafik itu, berat lidah nak berzikir. Maka sebelum kita ni dalam keadaan duduk dalam munafik, hendaklah kita kuatkan berzikir kepada Allah Ta'ala. Jangan kita memandang orang munafik, jangan kita melihat orang saja munafik, kita tidak sedar diri kita munafik. Di antara tandanya, berat nak berzikir kepada Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau marah orang berzikir, apatah lagi kalau orang marah berzikir. Sedangkan orang yang berat berzikir itu sudah ada tanda munafik katanya. Ini kata Abu Hasan Asy-Syadzuli rahimahullah Ta'ala. Lalu dia kata, berat menjadi berat bagi lidah berzikir, maka bertaubatlah kepada Allah, nasihat dia meringankannya kepada lidahmu. Lalu adalah bertaubat kepada Allah, banyakkan istighfar, banyakkan istighfar. Kadang-kadang kita berzikir jadi lemah, berzikir 10, 100 mengantuk mata je. Islam
berat kita, berat dosa kita, ataupun kita jadi lemah dengan sebab dosa kita. Lalu macam mana nak jadi ringan berzikir kepada Allah? Maka kalau rasa berat lagi nak berzikir la ilaha illallah, maka sentiasalah bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bertaubat secara berterusan sehinggalah lidah menjadi ringan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ini seolah-olah dicedok oleh beliau daripada kalam Tuhan yang menyifatkan tentang golongan munafik. Abu Hasan Sadili ini adalah ahli sufi. Ahli sufi, beliau ini memetik ataupun apa yang dikatakan oleh Abu Hasan Sadili ini sebenarnya berkaitan ataupun ada dibenarkan di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu daya Allah, dan Allah Ta'ala akan membalas tipu daya mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sembahyang, mereka berdiri dalam keadaan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia, yang lewat tunjuk-tunjuk orang sahaja, dan tidaklah mereka menyebut Allah, tidaklah mereka mengingati Allah kecuali dalam keadaan sedikit sahaja. Ingat, orang yang berat berzikir ini, tanda sifat munafik ada lagi. Kalau dia berzikir pun sikit-sikit saja, itu pun rasa berat untuk berzikir. Maka jauhkanlah sifat kita, diri kita daripada sifat munafik. Kalau ada berat berzikir, lidah kita berat nak berzikir, latihkan kita agar jauh sifat munafik yang ada dalam diri kita ini, akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dengan banyak berzikir. Dan orang-orang munafik ini disebut di dalam Al-Quran. Yang pertama, berat untuk berzikir. Yang kedua, berat untuk mengerjakan sembahyang. Di antara sembahyang yang berat dikerjakan itu, di antaranya sembahyang subuh, di antaranya sembahyang isyak, di antaranya sembahyang asar. Baru berat untuk mengerjakan sembahyang. Sembahyang. Bahkan kadang-kadang orang munafik zaman Nabi, sembahyang subuh belakang Nabi boleh, tapi sembahyang apa yang mereka tidak boleh? Sembahyang isyak. Kerana apa sembahyang isyak? Kerana sembahyang isyak ini gelap, tidak ada lampu macam kita seumpama zaman kita. Lalu gelap, bila gelap dia menyangka Rasulullah tidak tahu, tetapi dia sangka Rasulullah tengok dia dan kata dia ini orang mukmin, sedangkan dia munafik. Jadi bila dia sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh cerah, Nabi akan nampak selalu dia. Lalu sahabat Nabi ini sembahyang belakang Nabi, orang munafik pun belakang juga, sembahyang belakang Nabi, sembahyang subuh belakang Nabi. Kadang-kadang subuh tu boleh ikut lagi, tetapi isyak tidak boleh ikut, dia jadi malam. Dan dia dirikan sembahyang, wa idza qamu ila shalah qamu kusala, diri juga sembahyang tapi dalam keadaan malam-malam. Jadi kita jangan renung orang lain, kita renung kita. Yang pertama persoalannya, adakah kita ringan berzikir kepada Allah? Ini persoalannya. Adakah kita selama ini meninggalkan zikir sampai satu hari tak ada sebut pun nama Allah Ta'ala? Bagaimana kita mengaku kita orang beriman kepada Allah sampai tak ada sebut langsung nama Allah? Satu hari 10 pun tidak ada, tidak ada. Kalau 10 pun tidak ada, macam mana nak berzikir sampai 100? Dan bagaimana kita nak dekat dengan Allah Ta'ala? Inilah persoalan yang kita tanya-tanya. Sudah banyak aku membaca Quran, sudah banyak majlis ilmu yang aku ikuti, tetapi kenapa tidak ada perubahan di dalam hati? Jawapannya, kerana hati kita lalai kepada Allah, kerana hati kita tidak mahu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan setiap sesuatu mempunyai balasan denda. Denda orang arif ialah terputus daripada zikir. Sehingga kan orang arif billah ini, apabila dia tidak berzikir ini, maka dia dikira berdosa. Dengan sebab maqam dia orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terkejut dengan satu kenyataan yang didatangi oleh seorang syekh, mengatakan bahawa sebenarnya syekh-syekh tarekat pun tidak selamat. Ada di antara syekh tarekat pun, walaupun dia memimpin zikir, ada juga di kalangan mereka yang mati kufur kepada Allah. Maknanya kerana tanya lagi di antara kesalahannya, kesalahan syekh tarekat ini kerana tidak bersembahyang malam. Kesalahan syekh tarekat ini kerana terputus zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kerana sedikit daripada habuan dunia. Kalaulah syekh-syekh mereka yang sudah memimpin zikir boleh juga mati dalam keadaan kufur ataupun belum lagi selamat, bagaimana dengan hati kita yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita tumpukan hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita musyahadah kepada Allah, memandang Allah, agar hati kita muraqabah kepada Allah, hati kita merasakan kita diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Orang berakal hendaklah berwaspada daripada kelalaiannya, yakni lalai daripada berzikir. Dia perlu benar-benar berusaha menyedarkan hati dengan berzikir mengingati Tuhannya. Dia kena berusaha agar sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Hidupkan hati lalai kepada Allah Ta'ala, hidupkan hati. Sebut Allah, sebut la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah tiap hari, walaupun sedikit, walaupun bermula daripada 10, kemudian bertambah-tambah hinggalah kepada 100, hinggalah 200, sampailah kepada 1000, sehinggalah menjadi darah daging kita berzikir kepada Allah. Kita terserah mana-mana ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Maka orang yang ingat Allah jauh daripada nafsu, nafsunya dapat dikawalnya, jauh daripada syaitan, syaitan akan menjauhinya, kerana dia orang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersifat dengan sifat-sifat mukminin yang ingat kepada Allah banyak-banyak. Inilah sifat orang yang beriman. Wa dzakarallaha katsiran, ingat Allah pada sifat-sifat munafik. Ingat, kalau kita tidak berzikir, macam mana kita nak mendapat dada kita jauh selamat daripada sifat munafik? Sedangkan orang yang berzikir inilah yang menyebabkan dia jauh daripada sifat-sifat munafik. Maka untuk menjauhkan diri daripada sifat munafik, hendaklah sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang munafik ini yang hanya terlalu sedikit ingat Allah Ta'ala, hanya sedikit saja ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua jemaah yang ada di dalam madrasah ini, di dalam rebat ini, termasuk di kalangan orang yang berzikir kepada Allah, dihidupkan hati mengingati Allah Ta'ala. Lalulah hati sentiasa menyebut, lidah sentiasa menyebut nama Allah, hati sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, nafas sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyadari di mana saja kita berada, kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana khalaqna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi untuk pengetahuan muslimin muslimat, minggu depan kita akan baca mengenai pergerakan semasa zikir. Karena kadang-kadang ada orang berzikir bergerak-gerak, maka adakah nas daripada Nabi mengenai berzikir secara bergerak-gerak ataupun berzikir secara harakah yang